Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Khamis ini 30 Zulkaidah 1443 Hijriah bersamaan 30 Jun 2022 mesti kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Mansur hafizahullah ta'ala. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz yang memimpin solat jemaah sebentar tadi. Dan seperti mana yang sedia maklum, pada setiap hari Selasa dan hari Khamis ini kita teruskan kuliah zuhur kita membicarakan isi kandungan kitab yang baru kita kupas isi kandungannya bermula pada hari Selasa yang lalu kemarin, iaitu kitab ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah yang dikarang oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali hafizahullah ta'ala. Maka pada kuliah yang pertama kitab ini kita membincangkan tentang Mahabadi, iaitu pendahuluan 10 pendahuluan ilmu tauhid yang kita telah bincangkan 5 daripadanya, iaitu bermula dengan al-ismu wal istimdadu, al-haddu, al-ismu, al-istimdadu, al-haddu, al-mawdu'u dan
at-tamratu. Jadi kita teruskan dengan membicarakan baki 5 lagi pendahuluan ilmu tauhid ini. Yang keenamnya iaitu an-nisbah. Nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu, iaitu ilmu yang paling utama. Maksud nisbah ni perbandingan, bandingan ilmu ini dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu pengajian agama Islam. Maka ilmu tauhid ni lah ilmu yang paling utama dipelajari. Maksudnya sebelum kita nak mengaji fiqh ke, tasawuf ke, Quran ke, hadis ke, ilmu tauhid lah yang dipelajari dahulu, kerana ianya adalah ilmu yang terutama, yang disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ma'rifatullah ini, maksud mengenal Allah Taala ini ialah mengetahui ilmu tauhid. Itu maksud dia. Maknanya kita ni dalam agama Islam kita ni, ilmu agama pertama kita wajib mesti mengaji ialah ilmu tauhid. Kan? Bukan ilmu lain. Setengah orang dia belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Lama-lama kata orang lain, kata dia lain, ataupun ringkas katanya gila isin. Ni tuan-tuan pun biasa dengar. Gila isin nama dia. Lain kata orang, lain kata dia. Sebab dia mengaji ilmu tu tinggi dulu dia ambil. Dia belajar hakikat, makrifat, tauhid tak lepas. Tauhid tak hadam, tauhid tak mahir. Dah nak bercerita soal hakikat dan makrifat ini sangat bahaya tuan-tuan. Sebab tu kita nak mengaji ni ikut step. Ilmu tauhid dulu. Lepas dah mantap ilmu tauhid, baru pergi ilmu fiqh. Dah mantap ilmu fiqh, baru kita mengaji ilmu tasawuf. Dah mantap tiga-tiga ni, tuan-tuan nak pergi belajar ilmu hakikat makrifat, boleh dah. Sebab tuan-tuan ada asasnya. Asasnya ialah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dah mantap tiga-tiga ni. Ini tak mantap lagi. Kalau tanya sifat Allah, tak boleh nak cerita, walaupun secara umum. Sifat Nabi nak cerita pun tak tahu. Apa sifat Nabi tak tahu. Sebut sidik, apa tu sidik, entah. Sebut tabligh, saya tahu jemaah tabligh. Dia tak tahu tabligh itu apa. Apa makna tabligh? Apa makna sifat Rasul itu adalah tabligh? Dia tak tahu, nak cerita tak pandai. Jadi kalau dah benda ni pun kita tak boleh hadam, tak boleh cerita dengan orang, tak boleh terangkan bila ditanya, apatah lagi nak belajar ilmu hakikat dan makrifat. Maka pertama-tama ilmu kita mengaji ilmu tauhid. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh, al-wadi'. Al-wadi' yang menyusun ilmu tauhid itu. Penyusunnya orang yang bertanggungjawab mengatur susunan ilmu tauhid beserta dalil-dalil dan hujah untuk menolak fahaman yang salah, ialah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi hafizahumullahu ta'ala. Ini dua ulama pengasas ilmu tauhid. Tapi bukan maksud mereka ni mewujudkan ilmu baru, tidak. Ilmu tauhid tu dari Nabi SAW. Nabi yang membawa risalah tauhid. Bukan dua imam ni yang bawa risalah tauhid. Sebelum imam ni ada, orang Islam sesat barat belaka sebab tak ada ilmu tauhid. Tak. Maksudnya mereka berdua ni lah yang menyusun ilmu tauhid dalam bentuknya yang kita ketahui sekarang. Kan ada bahagian bab dia, perbincangan dia, macam tu lah. Kan macam ilmu fiqh, ada orang yang susun ilmu fiqh, tapi ilmu fiqh tu daripada Nabi SAW. Bukan maknanya sebelum imam fiqh yang besar yang empat ni, umat Islam tak ada ilmu fiqh. Para sahabat tak ada ilmu fiqh, tabi'in tak ada ilmu fiqh. Itu termerang lah tu. Satu pembohongan. Kan? Cakap Nabi tak ada ilmu fiqh kan tak berani, saat dia masuk neraka.
Dia tuduhnya sahabat tak ada, bukan sahabat buat ilmu fiqh. Sahabat tak ada ilmu fiqh, tabi'in tak ada ilmu fiqh. Tak. Mereka lebih alim lagi. Tapi dalam bentuk ilmu fiqh macam mana yang kita baca dalam kitab tu, mula taharah, solat, tu tak ada. Zaman Nabi tak dibuat macam tu. Zaman sahabat tak dibuat macam tu. Zaman tabi'in tak dibuat macam tu. Bila masuk zaman imam fiqh yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, baru jadi macam yang kita mengaji sekarang. Itu maksud dia. Supaya ilmu tajwid. Kan? Ilmu tajwid pun super tak? Yang menyusun ilmu tajwid tu siapa? Ada ulama dia. Susun macam mana hukum mim mati, nun mati, mim mati, mad. Kan? Ada saktah dan sebagainya. Dia yang susun. Tapi ilmu tu bukan dia yang reka. Yang mula ilmu tajwid ni Nabi SAW ilmu tajwid. Tapi tidak disusun macam mana kita mengaji ilmu tajwid sekarang. Jadi ilmu-ilmu yang ada ni bukan bid'ah. Ada kata, ada yang cakap kita balik kepada Quran dan Sunnah, tinggalkan mazhab, tinggalkan ni ilmu tauhid, ilmu kalam ni tak betul. Ni semua reka-reka. Ilmu fiqh ni ilmu reka-reka. Kita balik kepada Quran dan Sunnah. Ini tak betul. Kita orang awam balik Quran Sunnah, kita boleh tapih ke? Kita ada kemampuan nak tapih. Apa yang kita baca Quran faham semua, baca hadis faham semua. Boleh. Kalau kita boleh tak apa. Masalahnya kita orang awam tak boleh. Maka mau tak mau kita terpaksa mengikut para ulama. Pasti ikut. Kan? Kalau ilmu tauhid, Asy'ariyah, Maturidiyah, kita kena ikut. Kalau fiqh, Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Kalau tasawuf, kita ikut Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah ta'ala. Itu ikut. Dan juga ulama tariqah, ulama tarikat lah, Syaziliyah ke, Nasyabandiyah ke, Qadiriyah ke, Ahmadiyah ke, Syaziliyah ke, Sanusiyah ke, Syatariyah ke. Itu ilmu ilmu tasawuf. Tapi bukan ilmu tasawuf tu mereka dia datang dari Nabi SAW melalui akhlak baginda. Tapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam AS, dan yang akhir menerima ialah Sayyidina Muhammad SAW. Para Nabi dan Rasul, mereka menerima risalah tauhid dari Allah SWT dan disampaikan kepada kaum yang diutuskan, mereka diutuskan. Kan? Kalau kaum Nabi Adam, kaum Nabi Adam, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Musa lah Bani Israel. Kan? Cumanya Nabi Muhammad SAW diutus utusan tauhid Nabi SAW kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan kepada Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk sekian alam. Maknanya putusan tauhid Nabi SAW itu untuk seluruh manusia dan jin, bukan untuk satu kumpulan manusia sahaja. Dan perutusan itu untuk seluruh manusia dari zaman Nabi sampai ke hari kiamat, sampai hari ini, sampai ke kiamat esok. Dia tidak berzaman. Kalau Nabi Musa, perutusan tauhid Nabi Musa tu sampai pada akhir hayat Nabi Musa aja dengan Nabi Harun. Habis kan, datang Nabi lain pula. Kan? Wallahu alam. Baik. Kemudian yang ke-8, al-hukmu. Hukumnya fardu ain ke atas tiap-tiap mukallaf lelaki atau perempuan mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal, yakni ringkas dan rangkum, dan dengan jalan tafsil, huraian yang satu persatu berserta dengan dalil ijmal. Jadi hukum mengaji ilmu tauhid ni, kata pengarang kitab ni, fardu ain untuk kita semua, lelaki, perempuan, jangan buat main ni.
Jangan buat main-main. Ilmu ni adalah fardu ain. Fardu ain ni, macam saya sebutlah sebelum ni, saya kata ilmu pengurusan jenazah ialah fardu ain. Wajib semua orang belajar. Ya, tak kira ada kota ke, tak ada kota ke, wajib semua orang belajar. Cuma pengurusan jenazah itu sendiri ialah fardu kifayah. Kalau dah ada satu tim di IPK, tim pengurusan jenazah, ada ustaz, ada pegawai, ada anggota, terlepaslah kewajipan pada yang lain-lain. Itu maksud dia. Semai mandi, kapan, semayang ke bumi, cukup. Kalau dah ada tim 12 orang ke, 15 orang ke, 20 orang ke, lepas yang lain. Tak berusahalah yang lain-lain. Tapi mengaji ilmu pengurusan jenazah itu fardu ain. Itu maksud dia. Macam ilmu tauhid ni fardu ain. Semua orang wajib belajar. Siapa pun dia, asalkan dia seorang Muslim, seorang Muslimah. Kat belakang kenyap, tidur ke apa? Kalau tidak sembang kat belakang, balik dah kot. Sama, kena wajib mengaji ilmu tauhid tanpa kecuali. Lagi kita seorang Muslim, seorang Muslimah yang akil baligh, yang mukallaf, maka wajiblah belajar ilmu tauhid, fardu ain. Ya, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal ringkas, maksudnya taklah mesti terperinci. Kita tahu sifat Allah berapa, 20, apa dia wujud. Wujud tu apa? Tuhan tu ada. Selain Tuhan tiada. Wajib Allah Ta'ala tu sifatnya ada. Mustahil Allah Ta'ala tu sifat dia tiada. Cukup tak tu. Tak payahlah orang-orang panjang-panjang. Cukup lah. Apa buktinya? Alam ini, dah. Cukup lah. Tak tu. Tak dituntut pun belajar secara terperinci betul-betul detail. Adapun mengetahui dalil tafsili itu fardu kifayah. Maksudnya kalau belajar ilmu tauhid ni dengan sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya, dengan pandangan ulama tauhid sebagainya, itu fardu kifayah. Cukuplah ustaz-ustaz yang tahu. Kalau ustaz-ustaz tahu, cukuplah, yang lain terlepas. Terlepas kewajipan nak mengaji ilmu tauhid tu sampai peringkat sarjana, PhD, master, tak payah. Cukup untuk lepas diri kita dah lah. Kita ada asas, ada basic, ada asas ilmu tauhid, cukup lah. Tu yang fardu ain. Yang selebihnya tu fardu kifayah. Kenapa kifayah? Kalau tak ada orang yang mengaji ilmu tauhid sampai peringkat bergelar tuan guru, ditakuti ilmu tauhid ni akan pupus. Dia akan pupus. Sebab Nabi dah bagi amaran, innallaha la yaqdul ilma intiza'an yantazu minal ilm. Innallaha la yaqdul ilma intiza'an yantazu minan nas. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu agama tu dari manusia terus. Tahu-tahu lupa, tak. Walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Ta'ala mencabut ilmu agama itu dengan mematikan para ulama. Itu maksud dia. Al-Qamaqal sallallahu alaihi wasallam. Bila ulama mati, meninggal seorang, tak ada yang pengganti yang seperti dia, maka ilmu tu boleh pupus dengan sendirinya. Itu yang dikatakan fardu kifayah. Tak ada siapa belajar, lama-lama ilmu tu akan pupus. Ilmu tu akan pupus dengan sendirinya. Itu maksud dia. Jadi kalau tak ada orang mengaji ilmu tauhid sedalam-dalamnya, ditakuti ilmu tauhid itu akan pupus. Itu dia. Itu yang kata fardu kifayah, kena ada. Tapi mengetahui ilmu tauhid itu untuk diri kita sendiri, memahami, mengenal Allah, maka ia adalah fardu ain. Semua orang kena, tak ada lepas pun tak kena.
Tak kira lah dia siapa. Wallahu alam. Baik, yang ke-9, fadluhu, kelebihannya ialah semulia, iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Kelebihannya dia adalah semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu berbanding ilmu-ilmu lain. Hatta ilmu pengajaran Islam pun disebabkan ada 3 sebab. Kata penyusun kitab ni ada 3 sebab. Pertama, menurut hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, inna Allah Ta'ala lam yafrid syai'an afdala min at-tauhid was-salat. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah menfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesahkan Allah dan sembahyang dan solat. Jadi ilmu yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala ialah ilmu tauhid dan ilmu solat. Ilmu solat dan ilmu sembahyang. Baik, walau kana syai'un, sekiranya sesuatu itu afdala minhu, terlebih afdal daripadanya, laftaradahu ala malaikatihi minhu, niscaya semua telah difardukan ke atas malaikatnya. Raki'un wa minhum sajid, padahal sebagian malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya, dan ada sebahagiannya ada wa minhum sajid, minhum raftaradahu ala malaikati, minhum raki'un wa minhum sajid. Ada malaikat ni rukuk selama-lamanya, ada sujud selama-lamanya. Memang ada kerja malaikat ni tawaf atas langit. Ada satu kiblat di langit, mereka tawaf keliling kiblat. Nama kiblat tu Baitul Ma'mur. Kalau di dunia ni Al-Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang mulia, yang termulia, kan? Keliling tawaf ke keliling Ka'bah. Kalau semayang menghadap Ka'bah kiblat. Di langit malaikat pun tawaf juga. Dia tawaf. Ada satu objek yang mereka kelilingi ketika tawaf. Objek tu nama dia Baitul Ma'mur. Macam rupa dia wallahu alam, alam ghaib. Cuma Nabi cerita ketika Mi'raj, Nabi cerita aku melihat 70,000 orang malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Kata Nabi SAW. Nabi tak cerita Baitul Ma'mur tu rupa je macam ni tinggi dia. Tapi yang pastinya seperti seakan-akan atau semacam seperti Kaabah. Ada orang keliling 4 segi benda tu, ataupun bulat ke apa keliling. Nama dia Baitul Ma'mur. Tapi Nabi SAW sebut dalam hadis ni, ilmu yang paling afdal dipelajari ialah ilmu tauhid dan sembahyang. Itu dia. Wallahu alam. Yang kedua, ilmu tauhid juga jadi asal bagi segala ilmu yang lain yang wajib mengetahuinya. Sebab apa? Sebab dalam kuliah lalu kita sebut ilmu tauhid ini ilmu usuluddin. Jadi bila usul tu daripada perkataan aslun asal, usul asal. Asal agama. Asal agama tu apa? Itu dia. Jadi asal agama tu usuluddin itu ialah ilmu tauhid. Kenal nak masuk belajar ilmu agama, mula-mula itulah ilmu kita mengaji tu. Ilmu usuluddin tu, ilmu tauhid tu. Wallahu alam. Lagi pula mulia maudhu'nya, tempat perbahasan ialah zat Tuhan dan Rasul. Oleh itu jadilah ia semulia-mulia ilmu. Tempat bahasa ilmu tauhid ni perbahasannya ialah, subjek perbahasannya ialah zat Tuhan dan Rasul. Zat Tuhan ni apa sifat dia, zat Rasul ni apa sifat dia. 20 sifat tadi. Wahdaniyah, dia Maha Esa.
selainnya tidak Maha Esa. Wajib Tuhan itu bersifat Maha Esa. Mustahil Tuhan selain Tuhan itu bersifat Maha Esa. Nampak kan? Kalau selain Allah, wajib dia berbilang-bilang, at-ta'addud, berbilang-bilang kan? Mustahil pula dia Maha Esa selain Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala dia boleh Maha Esa. Wallahu alam. Itu dia ceritanya, zat Tuhan dan zat Rasul. Jadilah ilmu tauhid ni semula-mula ilmu. Masailu, ni akhir sekali 10. Masailu, masalah-masalahnya. Hukum-hukum yang dibahas dalam ilmu ini ada 3. Dalam ilmu tauhid ada perbahasan tentang hukum. Hukum dalam tauhid tu, hukum dalam ilmu tauhid tu terbahagi kepada 3. Kan? Jenis hukum tu. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Jadi 3 hukum ni dia ada wajib, mustahil dan harus. Kan juga tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Dia ada wajib, ada mustahil, ada harus. Kan macam Nabi kan. Apa sifat wajib pada Nabi? Tabligh. Siddiq, maha benar. Dia benar. Mustahil Rasul ini berbohong. Sebab itu dalam peristiwa Nabi di kaki Bukit Safa, bila Nabi tanya, kamu percaya tak kalau aku katakan di balik bukit ni ada satu kumpulan tentera nak nyerang kota kita? Kamu percaya tak kata-kataku? Maka kata orang kafir Quraisy Mekah, ya, kami percaya kata-kata Muhammad sebab kamu Al-Amin, kamu tak pernah bohong. Macam mana tak pernah bohong? Itu sifat dia sebagai Nabi Siddiq. Kalau dia pernah bohong, tak layaklah dia jadi seorang Nabi. Ni kita akan urai nanti. Bila sampai terbab sifat Rasul, dia akan urai. Itu yang nak katakan wajib tadi, mustahil, harus. Dan harus bagi seorang Rasul ini memiliki sifat-sifat fizikal dan mental manusia. Sehat, sakit, demam, suka, gembira, kecewa, sedih, marah, pilu, menangis, ketawa, gelak, semua sifat tu harus ada pada seorang Nabi dan Rasul. Itu kita nak mengaji. Kita akan mengaji benda-benda ni dalam ilmu tauhid. Wajib macam mana, mustahil macam mana, harus macam mana, insya-Allah. Jadi itu dia lima pendahuluan ilmu tauhid yang kita telah sempurnakan. Setelah 5 kita sempurnakan pada hari Selasa lalu, kemarin kita sempurnakan 5 yang selebihnya berbaki. Cukuplah kita mengetahui 10 pendahuluan pengajian ilmu tauhid. InsyaAllah Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang, membicarakan siapakah dia ahli sunnah wal jamaah. Kita akan bincang siapa dia ahli sunnah wal jamaah. Kita akan bincang nanti dalam kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Kita akan bertemu pada kuliah yang telah ditetapkan, insyaAllah, yang akan berikut, insyaAllah. Itulah dia sebanyak apa kita boleh kongsikan pada pagi ini, pada tengah hari ini, dan semoga ia menjadi manfaat kita bersama. Dan kalau ada apa-apa kesalahan, semua maaf dan Allah dan Nabi Razal dari tuan-tuan dan puan sekalian, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan majlis tilawah Al-Quran Pilihan Perak yang akan dilangsungkan pada besok malam di Dewan Pasukan Gerakan Ulu Kintab akan berjalan lancar dari mula hingga ke akhirnya, insya-Allah. Dan kita bertemu pada kuliah akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.